Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Di sini Cikgu Roy. Cikgu harapkan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Hari ini kita berada pada tema ke-8, Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan, dalam unit ke-24, Pintar Kewangan. Tajuk kita hari ini adalah Kenali Wang Kita. Murid-murid boleh merujuk muka surat 180 untuk maklumat lanjut. Kemudian fokus kita ketikan itu adalah berfokus pada ciri-ciri keselamatan wang kertas Malaysia. Standard kandungan kita adalah pada 2.2, membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Manakala standard pengajaran kita adalah pada 2.2.1, membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Kriteria kejayaan pula, di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, membuat pilihan berdasarkan maklumat yang ada. Yang kedua, melengkapkan dialog, menggunakan perkataan yang sesuai berdasarkan maklumat yang diberi. Baiklah murid-murid, aktiviti kita hari ini terbahagi kepada 3. Aktiviti pertama seperti biasa adalah untuk membaca dan memahami petikan ataupun bahan yang diberikan. Aktiviti kita yang kedua ialah membina dan melengkapkan ayat. Dan manakala aktiviti kita yang ketiga adalah membuat pertimbangan. Membuat pertimbangan ini adalah tujuan untuk melengkapkan dialog. Sedia? Jadi kita lihat aktiviti kita yang pertama, membaca dan memahami petikan. Okey, dah bersedia? Sekarang kita lihat. Baiklah, bahan kita hari ini bertajuk Kenali Wang Kita. Semasa di Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia, Farisha dan kawan-kawan telah membaca cara mengenal pasti ketulinan wang kertas Malaysia pada panel skrin. Okay. Kaedah sentuh. Sentuh mata wang kertas kamu dan pastikan pertama, wang kertas rasa sedikit kesat dan cetakan timbul pada bahagian potret yang di Pertuan Agong dan teks. Kedua, wang polimer rasa cetakan timbul pada potret yang di Pertuan Agong dan teks. Untuk pengetahuan kita bersama, wang kertas kita ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis wang kertas, ini wang yang lama sedikit. Kemudian yang terkini, wang polimer. Jadi ada perbezaan. Kemudian kaedah yang kedua, kaedah lihat. Tadi sentuh, yang ni lihat. Lihat wang kertas kamu dengan berlatar belakangkan cahaya dan pastikan kamu dapat melihat potret tanda bayang yang di Pertuan Agong 3 dimensi, tanda dan tingkap pandang telus. Ini dengan menggunakan kaedah melihat. Kemudian kaedah ketiga, kaedah sendeng. Pegang wang kertas kamu dan sendengkannya sedikit. Kamu akan dapat melihat pergerakan imej dan perubahan warna pada benang keselamatan dan petak kilat berwarna. Ini kaedah kita menyendengkan. Kemudian yang keempat, kaedah periksa. Periksa wang kertas dengan peralatan seperti yang pertama, peranti cahaya ultra ungu. Ia akan menyebabkan substrat kertas akan berkilau pada ciri-ciri keselamatan tertentu. Kemudian yang kedua, kanta pembesar, tulisan teks bersaiz mikro, kelihatan jelas. Jadi ada 4 kaedah di situ. Untuk menguji kefahaman murid-murid pada bahan ini, petikan ini, cikgu sediakan 3 soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dibincangkan oleh Farisha dan kawan-kawannya? Soalan yang kedua, senaraikan 4 kaedah menentukan ketulinan wang seperti yang dinyatakan dalam petikan. Manakala soalan yang ketiga, apakah alatan yang boleh digunakan untuk menguji ketulinan wang kertas? Soalan ini mudah dan jawapan ada pada bahan yang kita teliti sebentar tadi. Dapat tak murid-murid mencari jawapan yang tepat untuk ketiga-tiga soalan ini? Ini jawapan yang cikgu sediakan.
Soalan yang pertama tadi, apakah yang dibincangkan oleh Farisha dan kawan-kawannya? Farisha dan kawan-kawannya sedang membincangkan kaedah yang berkesan untuk mengenal pasti ketulenan wang kertas Malaysia. Perbincangan di antara Farisha dan kawan-kawan adalah berkisar tentang kaedah mengesan mengenal pasti ketulenan wang kertas Malaysia. Soalan yang kedua, senaraikan 4 kaedah menentukan ketulenan wang seperti yang dinyatakan dalam petikan. Ada 4. Apa dia? 4 kaedah menentukan ketulenan wang ialah kaedah sentuh, kaedah lihat, kaedah sending serta kaedah periksa. Soalan yang terakhir, apakah alatan yang boleh digunakan untuk menguji ketulenan wang kertas? Ada berapa alatan tadi? Jawapannya, alatan yang boleh digunakan untuk menguji ketulenan wang kertas adalah peranti cahaya ultra ungu serta kanta pembesar. Itu jawapan untuk soalan berkaitan dengan pemahaman terhadap petikan. Baiklah, kita lihat aktiviti kita yang kedua, membina dan melengkapkan ayat. Apa yang perlu dilakukan dalam aktiviti ini? Teliti setiap frasa bagi setiap kaedah yang diberikan. Dalam petikan tadi, dalam bahan tadi, ada frasa yang menerangkan tentang kaedah tersebut. Kemudian, bina ayat menggunakan frasa tersebut bagi membantu menjelaskan bagaimana kaedah mengesan ketulenan wang dibuat. Kita kena bantu untuk menjelaskan kaedah ini secara lebih terperinci, lebih teratur. Jadi, kunci aktiviti yang pertama, kita perlu tukar kata ganti nama kedua menjadi kata ganti nama pertama. Yang kedua, ayat yang dibina adalah ayat berbentuk huraian tentang kaedah. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh. Kaedah yang pertama, kaedah sentuh. Jadi di situ ditulis, disertakan, sentuh mata wang kertas kamu dan pastikan sentuh dengan jari lah. Wang kertas, pada wang kertas kita akan rasa sedikit kesat dan cetakan timbul pada bahagian potret yang di-Pertuan Agong dan teks. Manakala pada wang polimer, perbezaan dia situ adalah pada rasa kesat tu. Wang kertas dia rasa kesat, wang polimer tak kesat. Jadi pada wang polimer kita akan rasa cetakan timbul pada potret yang di-Pertuan Agong dan teks. Jadi bagaimana kita nak bina ayat untuk menjelaskan pernyataan tentang kaedah ini? Baiklah, di sini cikgu sertakan contoh. Contoh jawapan. Okey, murid-murid boleh baca bersama-sama. Kaedah sentuh merupakan kaedah di mana kita perlu menyentuh wang kertas untuk memastikan ketulenannya. Kita akan merasa cetakan timbul pada bahagian potret yang di-Pertuan Agong dan teks pada wang tulen. Permukaan wang kertas juga sedikit kesat berbanding wang polimer. Ini contoh. Murid-murid boleh membina ayat ataupun melengkapkan ayat dengan jawapan yang berlainan dengan syarat ayat murid-murid haruslah mengandungi frasa yang disertakan di dalam petikan tersebut. Dan pastikan ayat yang dibina membantu untuk menghuraikan bagaimana kaedah sentuh ini dibuat. Baiklah, kita lihat kaedah yang kedua, kaedah lihat. Pada petikan disertakan frasa lihat wang kertas kamu dengan berlatar belakangkan cahaya dan pastikan kamu dapat melihat potret tanda bayang yang di-Pertuan Agong 3 dimensi. Potret yang di-Pertuan Agong tu berada pada dalam keadaan bayang 3 dimensi serta terdapat tanda dan tingkap pandang telus. Jadi bagaimana kita nak bina ayat untuk membantu menjelaskan kaedah ini? Sini cikgu sertakan contoh lagi. Kaedah lihat memerlukan kita melihat wang kertas dengan berlatar belakangkan cahaya. Kita akan dapat melihat potret tanda bayang yang di-Pertuan Agong secara 3 dimensi. Kita juga akan dapat
melihat tanda dan tingkap pandang telus pada wang kertas tersebut. Ini contoh huraian cikgu. Murid-murid boleh bina huraian yang berbeza, namun seperti cikgu katakan tadi, syarat ayat murid-murid haruslah mengandungi frasa yang diberikan. Baiklah, untuk kaedah yang seterusnya, yang ketiga, kaedah sending, murid-murid boleh menulis ataupun membina jawapan sendiri. Di sini cikgu tidak sertakan contoh sebab cikgu yakin murid-murid dapat dah mendapat idea apa yang perlu dibuat untuk bahagian ini. Dan sama juga untuk kaedah yang keempat, kaedah periksa. Pastikan ayat yang dibina mengandungi frasa yang berkenaan dan menepati kehendak keperluan untuk menghuraikan kaedah ini kepada orang lain. Okay. Seterusnya kita masuk ke aktiviti yang terakhir, iaitu membuat pertimbangan. Untuk bahagian ini, murid-murid perlu untuk merujuk dialog yang terdapat di muka surat 180 bahagian bawah, di bawah petikan tadi, dan murid-murid perlu untuk melengkapkan dialog tersebut dengan bahan atau maklumat yang diperolehi daripada aktiviti 2 tadi. Kalau kita rujuk pada gambar tersebut, terdapat 3 orang pelajar di situ. Salah seorangnya adalah Farisha. Jadi Farisha berkata, pada pendapat kamu, kaedah manakah yang lebih berkesan untuk mengenal pasti ketulinan wang kertas Malaysia? Dia bertanya pada 2 orang rakannya. Rakan Farisha yang perempuan itu menjawab dahulu, pada pendapat saya, kaedah. Tidak dinyatakan kaedah mana yang dipilih. Kemudian Farisha berkata lagi sekali, saya pula memilih kaedah, pun tidak dinyatakan kaedah apa yang dipilih oleh Farisha. Kemudian ada dialog datang dari pelajar lelaki pula. Kan? Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, murid-murid perlu menamakan watak dengan betul. Jadi watak yang pertama itu adalah Farisha. Yang seterusnya murid-murid boleh letakkan, dan seterusnya gunakan huraian dari aktiviti 2 untuk membantu membentuk dialog mengikut pilihan sendiri. Dialog yang dinyatakan haruslah bertujuan untuk menyatakan pendapat pemilihan. Jadi sepatutnya terdapat pilihan lah untuk ketiga-tiga pelajar tersebut. Dan ini jawapan murid-murid bergantung pada kreativiti masing-masing, berpandukan maklumat yang kita perolehi daripada aktiviti sebentar tadi, aktiviti yang kedua. Jadi cikgu permudahkan dengan menyusun dialog. Pelajar perempuan itu cikgu namakan Amirah, manakala pelajar lelaki itu pula adalah Irfan. Jadi dialognya adalah seperti ini. Jadi murid-murid boleh meletakkan pilihan kaedah berdasarkan kesesuaian ataupun pendapat masing-masing. Dengan syarat dialog yang dinyatakan yang perlu dilengkapkan ini haruslah menyatakan pilihan terhadap kaedah, pilihan pendapat masing-masing. Jadi di sini cikgu sertakan contoh yang cikgu buat. Ini dia. Farisha tadi, pada pendapat kamu, kaedah manakah yang lebih berkesan untuk mengenal pasti ketulinan wang kertas Malaysia? Cikgu letakkan kaedah jawapan yang pertama, Amirah. Pada pendapat saya, kaedah sentuh lebih berkesan. Ini kerana ia merupakan kaedah di mana kita perlu menyentuh wang kertas untuk merasa cetakan timbul pada bahagian potret yang di-Pertuan Agong dan teks pada wang tulen. Ini contoh. Kemudian untuk jawapan Farisha pula, cikgu letakkan, saya pula memilih kaedah lihat. Kaedah ini lebih berkesan kerana memerlukan kita melihat wang kertas dengan berlatar belakangkan cahaya. Kita akan dapat melihat potret tanda bayang yang di-Pertuan Agong secara 3 dimensi. Kita juga akan dapat melihat tanda dan tingkap pandang telus pada wang kertas tersebut. Dan jawapan untuk Irfan cukup biarkan, sebab itu bergantung pada jawapan ataupun kaedah yang murid-murid tulis pada aktiviti yang kedua. Dan sekali lagi cikgu ingatkan, ini adalah contoh. Murid-murid boleh membina jawapan yang berlainan daripada apa yang diberikan oleh cikgu. Mungkin murid-murid lebih memilih untuk membandingkan kaedah
antara satu kaedah dengan kaedah lain. Sebagai contoh tadi, kaedah sentuh sesuai sebab ia menggunakan jari, manakala kaedah lihat dan kaedah sending menggunakan deria mata. Manakala kaedah periksa pula, kaedah periksa ni dia lebih teliti sebab ia menggunakan peralatan. Jadi terpulang pada idea ataupun pendapat masing-masing. Lagipun apa yang kita pelajari pada bahagian ini adalah untuk belajar menggunakan maklumat untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Jadi terserah, dengan syarat jumpa murid-murid haruslah menepati apa yang ada pada petikan. Baiklah, dengan itu maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Juga ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan dan juga harapkan apa yang kita kongsikan hari ini dapat membantu murid-murid, dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pengetahuan di samping mengisi masa lapang yang terluang. Contoh. Okey. Dan sebelum cikgu mengundur diri seperti biasa, cikgu ingin kongsikan sedikit kata-kata. Murid-murid boleh cari pengajaran di sebalik kata-kata ini. Singa yang gagah. Sang singa mengaum mengumumkan kuasa agar segala mergas tua sedar hakikat. Siapa yang berkuasa, siapa yang berdaulat. Janganlah kiranya ada yang berani khianat jika enggan ditimpa laknat. Sang singa berjalan megah, binatang lain tidak diendah. Masakan ada yang berani untuk mengacah pada raja yang gagah, pemegang kuasa di serata lembah. Sang singa terus berlari menjaga kawasan serata negeri. Namun ada kalanya dia terasa ngeri, bukan pada cabaran, namun pada diri, selama mana kuasa dapat digari. Sang singa yang gagah telah mengerti, kuasa hanya bertahan hingga tiada simpati. Tiba masa, dia akan diganti oleh pencabar muda yang lain nanti, mengakhiri cerita sebuah legasi. Singa yang gagah berakhir mati. Terus belajar, terus berjuang.